belajar. Gambar di sini ada seorang lelaki yang sedang bersenam. Seorang lelaki menarik tali elastik semasa melakukan senaman regangan seperti yang ditunjukkan dalam rajana. Selepas bersenam, tali tersebut kembali kepada panjang asalnya. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh tali elastik itu? Jadi lelaki ni dia bersenam, mungkin ada yang pernah nampak lah. Sekarang ni banyak alat senaman. Jadi salah satu senaman regangan ni dia guna tali elastik. Jadi dia akan apa kita panggil, dia buka, dia tarik tali ni dengan gunakan kedua-dua belah tangan kiri dan kanan. Lepas tu dia lepas, dia turunkan, lepas tu dia naik balik, turun balik, dia ulang-ulang lah. Baik, jadi ini dia panggil sebagai tali elastik. Tali elastik. Kalau kita tengok sini, bila dia tarik tali, kemudian dia turunkan tangan, tali itu dia tidak memanjang. Tali itu dia tidak memanjang, dia kembali ke panjang yang asal lah, kedudukan yang asal. Baik. Ini ada kaitan dengan kekenyalan yang kita akan belajar pada kali ini. Baik. Okey, kemudian cuba tengok gambar yang di sebelah ini, iaitu spring. Kenakan daya yang kecil, daya yang kecil ya, ke atas spring untuk mengubah bentuk dan saiznya dengan beberapa cara seperti tarik dan bengkokkan. Jadi kalau kita kenakan satu daya yang kecil pada spring, daya yang kecil untuk kita bengkok ke atau untuk kita tarik ke, siapa pernah main spring dekat pen kan, kamu picit, kamu bengkok, kamu tarik, tapi dengan daya yang kecil, kemudian kamu lepaskan. Jadi bila kamu lepaskan, apa akan jadi pada spring tu? Dia akan kembali ke panjang yang asal. Kalau kamu tarik, kamu lepas, dia kembali ke panjang yang asal kan. Ataupun kalau kamu bengkok, kamu lepaskan, dia akan lurus kembali. Itu adalah sifat yang ada pada spring tersebut. Baik, okey. Kemudian contoh lagi, ini adalah plastisin. Tekan plastisin dengan ibu jari untuk mengubah bentuknya. Contoh, kalau kamu plastisin kamu buat dia supaya jadi bulat, letak di atas meja, kamu tekan, lepas tu kamu angkat. Apa akan jadi pada plastisin tadi? Dia akan ke mat, atau bentuknya sudah berubah kan. Okey, bila kamu angkat tangan tadi, maksudnya kamu tekan, kamu kenakan daya. Bila kamu angkat tangan kamu tadi daripada plastisin tadi, kamu sudah lepaskan daya tadi yang kamu kenakan tadi. Jadi adakah plastisin itu kembali ke bentuk yang asal? Tidak. Jadi maksudnya ini adalah ciri-ciri yang ada pada plastisin. Dia tidak dapat kembali ke bentuk yang asal selepas daya dikenakan. Okey, kita ada yang ketiga, ini adalah kita nak kenakan satu daya ke atas span. Daya ke atas span untuk mengubah bentuk, ubah bentuk span tadi dan saiznya dengan beberapa cara seperti span tadi kamu ambil, kamu tekan, lepas tu kamu perah, lepas tu kamu pulas lagi, kemudian lepaskan. Masa kita pulas, tekan, perah tadi, kita kenakan daya lah. Tapi bila kita lepaskan, maksudnya kita lepaskan daya. Kita lepaskan daya yang kita kenakan tadi. Apa akan jadi pada span tadi? Dia akan kembali ke bentuk yang asal lah. Kalau span 4 segi ni, kalau span bentuk apa ni, bentuk kuboid, bentuk ini, dia akan kembali ke bentuk begini lah. Okey, jadi maksudnya ada bahan yang dia kembali ke keadaan asal, ada bahan yang tidak kembali ke keadaan asal. Ini yang kita boleh kaitkan dengan kekenyalan. Kekenyalan, apa dia kekenyalan ini? Kekenyalan ialah sifat bahan itu, sifat bahan tadi yang membolehkan ia kembali ke bentuk dan saiz yang asal selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Maksudnya sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali ke bentuk asal selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan lah. Paling senang begini sajalah kekenyalan ini adalah sifat bahan yang boleh kembali ke bentuk atau keadaan asal selepas daya yang dikenakan dialihkan. Itu sajalah. Jadi kalau kita tengok sini, bahan-bahan yang ada kekenyalan, yang punya kekenyalan ni adalah ini tali elastik, spring, plastisin bukanlah, dia tidak kenyal. Maksudnya dia tidak kenyal lah, dia tak kembali ke keadaan asal selepas daya yang kita kena tadi dialihkan. Dan span pun sifat yang mempunyai kekenyalan. Okay. Lepas itu kita nak tengok hubungan di antara daya dan pemanjangan spring. Sekarang ni kita nak tengok, kita nak kajilah, sebab kita sudah tahu, kita sudah belajar konsep kekenyalan tadi, apa dia definisi kekenyalan,
Jadi sekarang kita nak buat eksperimen. Ini saya nak bagi penerangan lah tentang satu eksperimen. Kita nak kaji hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Satu bahan yang paling senang untuk kita nak kaji. Kita nak kaitkan yang kekenyalan adalah spring lah. Jadi kita tak boleh ambil getah. Payah sikit kalau kita nak ambil getah. Getah pun kenyal juga. Tali elastik tadi pun dia kenyal juga. Tapi agak sukar. Paling senang adalah kita guna spring lah. Jadi kita nak kaji hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Baik. Dan dalam eksperimen ini susunan radas lah. Eksperimen ada pembaris, ada spring yang digantung, ada jarum peniti ni. Ini semua dalam buku boleh tengok dalam buku lah. Ada penerangan yang jelas lah. Prosedur, inference, hipotesis dan sebagainya tu kamu rujuk dalam buku ini. Cikgu nak terangkan secara ringkas saja bagaimana dia nak kaitkan dengan daya dan pemanjangan spring. Baik, okey. Jadi ini nanti akan beban akan digantung di bahagian sini lah. Beban Baik, jadi bila beban digantung beban pada spring ini, apa akan jadi? Spring ini akan memanjang lah. Memanjang. Jadi di mana kita nak dapatkan pemanjangan spring ni, boleh tengok di bahagian sini. Ini pemanjangan spring. Maksudnya apa dia pemanjangan spring ini? Pemanjangan spring ini simbol dia adalah X. Cikgu tulis X. Biasanya pemanjangan spring X. X ni apa? X ni adalah X ni pemanjangan spring. Kalau kamu nampak lah, kalau tak boleh rujuk ke teks ni adalah panjang L ni. L ini adalah panjang spring selepas kita gantung beban. Nampak tak ada satu daya ni? Kita gantung satu beban, jadi spring tu akan memanjang. Jadi L tolak dengan L0. LO ni, L0 ni, LO ni adalah panjang asal spring tadi. Macam kes ini, inilah L dia. Kes ini, inilah L. Bila kita gantung beban, dia akan memanjang sampai sini. Katakan sampai sini. Jadi kita ambil beza sini lah. Jadi panjang sini, beza ni, ini adalah X. Kita panggil pemanjangan spring. Baik, okey. Boleh dapat gambaran situlah. Okey, jadi bila kita start eksperimen, sudah tentu kita ada satu data lah. Kita panggil sebagai nilai boleh ubah dimanipulasi. Kita adalah daya lah. Maksudnya bila kita gantung beban, contoh gantung beban, kita guna jisim 10 gram. Okey, lepas tu kita ukur berapa pemanjangan dia. Lepas tu kita gantung lagi beban, kita guna pemberat 20 gram. Kita ambil pemanjangan dia. Jadi bila kita sudah ada cukup sekurang-kurangnya 5 data, kita boleh plot satu graf. Ini graf yang kita plot lah ni. Daripada data tadi kita plot satu graf. Ini graf X melawan F lah. Ini daya. Daya ni dari mana? Daripada pemberat tadi. Dan ini adalah nilai pemanjangan spring. Jadi bila kita buat graf, kita akan dapat satu graf yang lurus. Okey, graf yang lurus berkadar terus. Ingat dulu jenis-jenis graf ni kamu sudah belajar lah. Graf yang berkadar terus. Jadi daripada situ kita dapat satu kesimpulan lah, iaitu pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Maksudnya, okey, kamu gantung nilai ni dia cantik. Maksudnya kamu katakan sini daya kita berapa sini, katakanlah 10, contoh lah, saya bagi 10 Newton. 10 Newton. Okey, pemanjangan dia katakanlah 1 cm, contoh 1 cm. Lepas tu 20 Newton, pemanjangan dia 2 cm. 30 Newton, pemanjangan dia 4 cm. 50, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 40 Newton, panjang dia berapa? 4 cm. Nampak tak? Dia berkadar terus. Bila kita buat graf ni, dia cantik, graf lurus lah. Baik, okey. Jadi kita boleh anggap dia buat satu kesimpulan, pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika ada syarat lah. Jika tidak melebihi had kenyal spring tersebut. Spring ni dia ada limit daya yang boleh dikenakan. Barulah dia akan dapat kembali ke panjang yang asal. Maksudnya kalau kita gantung 10 Newton, okey, beban 20 Newton, okey, beban 50 Newton, okey. Kalau kamu gantung beban 1000 Newton, contohlah 1000 Newton, ataupun kamu gantung bata sini, bata yang berat tu kan, kamu gantung. Lepas tu kamu lepaskan. Okey, lepas tu apa akan berlaku? Dua sajalah. Sama ada spring ni boleh putus, ataupun bila kamu alihkan bata tadi, spring tadi dia tidak dapat kembali ke kedudukan yang asal ataupun panjang asal sebab sudah melebihi had kenyal. Dia sudah melebihi had
had kenyal. Itu kita namakan sebagai had kenyal lah. Baik. Okey, apa dia yang pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Inilah yang dikatakan sebagai hukum Hooke. Hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ni menyatakan bahawa pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Okey, satu lagi konsep yang penting yang inilah nak dapatkan pemanjangan spring, panjang spring selepas kita gantung beban tolak dengan panjang asal spring lah, kedudukan asal ni. Baik, okey. Dan hukum Hooke ni dia ada rumus dia lah. Rumus dia adalah F sama dengan Kx. F sama dengan Kx. K ni huruf kecil lah, Kx. Jadi ini adalah hukum Hooke. Daripada definisi ni dapat buat F sama dengan Kx. F adalah daya yang dikenakan, X adalah pemanjangan spring atau sesaran spring pun boleh. Ada buku ditulis sesaran spring, pemanjangan spring. K ni adalah K ni kena lihat lah. K ni adalah pemalas spring. Pemalas spring maksudnya setiap spring ni pemalas spring maksudnya setiap spring yang berlainan dia ada nilai pemalas yang tersendiri. Maksudnya setiap spring ada nilai K yang tersendiri lah. Okey. Jadi dan yang kamu perlu tahu juga, K ni walaupun dia pemalas spring, dia ada unit dia lah. Okey, apa dia unit dia? Kalau kita tengok sini, kalau kita ubah rumus ni, kita dapat K sama dengan F per X. F per X, jadi F ni adalah Newton. X ni adalah, biasanya kita guna unit SI, kita guna meter. Kalau cm lah, tapi kalau kita ambil X tu dalam meter lah, meter negatif 1 lah. Okey, jadi ini adalah unit bagi pemalas spring. Baik, sebab ada juga soalan kadang-kadang dia tanya unit bagi pemalas spring lah, N meter negatif M negatif 1, ataupun kalau X ni pakai sentimeter, dia guna cm negatif 1, bergantung kepada nilai X lah. Tapi kebanyakan ada juga guna sentimeter lah. Okey, ini yang standard lah.